Mana-mana lah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan kuliah online live kita di Facebook. Dan sukacita saya memaklumkan bahawasanya kuliah online kita pada malam ini adalah tajaan daripada surau As-Sabirin SBCR Bukit Saujana Utama. Ya, surau Allahu Akbar. Surau As-Sabirin Bukit Saujana Utama. Dan cuma pada malam ini saya tak dapat nak bawa hadis Bahrul Mazi. Oleh kerana itu pada malam ini saya nak membawakan tafsiran ayat 7 dan 8, sebahagian tafsiran ayat 7 dan 8 daripada surah Az-Zalzalah, iaitulah pada ayat yang saya bacakan sebentar tadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yang bermaksud sesiapa yang beramal dengan amalan kebaikan walau sebesar zarrah, nescaya Allah akan melihatnya, menghisapnya, menghitungnya dan memberikan balasan. Dan sesiapa yang beramal dengan amalan jahat walau sebesar zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melihat
menghisap, menghitungnya dan memberikan balasannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam mengulas ayat 7 dan 8 ini, saya tak dapat susun penafsiran berdasarkan ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 tafsir, ayat 8 tafsir, tak boleh. Sebab kebanyakan pendekatan penafsiran dalam menghuraikannya, mereka menggabungkan huraian oleh kedua-dua ayat ini. Ya, jadi susah nak pisahkan. Boleh, tapi besar beratlah kerjanya, memakan masa yang lama. Ya, jadi jadi saya tafsiran itu tafsiran yang melibatkan kedua-dua ayat sekaligus. Ya, ayat 7 dan ayat 8. Dalam mengurai, menafsir dan mengurai ayat 7 dan 8 ini, Ibnu Katsir membawakan perkataan Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari menyebut, menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah, menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam, dari Abi Saleh As-Saman, dari Abi Hurairah, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sebuah hadis atau riwayat yang panjang. Al-khailu li salasah. Kuda itu bagi 3 jenis orang. Ya, kuda ni iaitu sejenis kenderaan pada masa itu. Al-khailu li salasah, bagi 3 orang. Li rajulin ajrun, salah satunya orang yang mendapat pahala daripada kudanya itu atau daripada kenderaannya itu. Wali rajulin sitr, satu lagi, seorang lagi, iaitu orang yang kudanya atau kenderaannya itu menjadi kemudahan bagi dirinya. Ya, menjadi kemudahan bagi dirinya, perlindungan bagi dirinya. Maksudnya dia tak perlulah berjalan kaki yang menyebabkan lambat pergerakan. Dia tak perlulah nak menumpang orang yang boleh menimbulkan rasa malu dan sebagainya. Jadi bagi yang kedua, orang yang kuda atau kenderaannya itu kemudahan baginya. Dan yang ketiga, wa ala rajulin wizra, dan bagi orang yang ketiga ni, kenderaan dia jadi dosa kepada dia. Kenderaan dia jadi dosa pada dia, mendatangkan dosa kepadanya. Wa'iyyazubillah. Kudanya atau kenderaan yang dia miliki mendatangkan dosa kepadanya. Bagaimana kenderaan itu boleh bagi pahala? Bagaimana kenderaan itu boleh menjadi kemudahan? Dan bagaimana kenderaan kita itu boleh menyebabkan kita punya dosa? Ya? Kita dengar dulu, baca dulu hadis ini berikutnya. Panjang. Fa ammal ladzi lahu ajrun, adapun orang yang baginya kudanya ataupun kenderaannya itu menyebabkan dia beroleh pahala. Wa farajulun rabataha fi sabilillahi fa atala tailuha, fi marajin aw rawdatin. Saya untuk jimatkan masa, saya tinggalkanlah matan hadisnya. Saya baca terjemahan terus. Adapun bagi orang yang dapat pahala daripada kuda atau kenderaannya,
Iaitulah seorang lelaki yang menambatkan kudanya di jalan Allah. Rabataha fi sabilillah. Lalu kuda itu diikat di padang rumput atau di taman. Maka apa yang dimakannya sepanjang penambatannya di padang rumput atau taman itu akan menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Dan sekiranya kudanya itu memutuskan tali penambatnya, lalu berlari sejauh satu batu atau seumpama, atau dua batu atau seumpama, maka semua jejaknya dan tahi kotoran yang dikeluarkannya menjadi pahala kebaikan bagi pemiliknya. Dan sekiranya kudanya itu melalui sebuah sungai, lalu minum air darinya, padahal pemiliknya tidak menginginkan kudanya itu minum, maka hal itu akan menjadi pahala baginya, dan semuanya itu akan membawa pahala bagi lelaki yang memilikinya. Dan lelaki yang orang yang menambatkannya, rabataha, yang menambatkannya dengan niat untuk mencukupi keperluan. Rabataha taghniyan wa ta'attufan. Ya. Tadi tu dia rabataha fi sabilillah. Yang ini rabataha taghniyan wa ta'attufan. Dia menambat kudanya dengan niat untuk mencukupi keperluannya sendiri. Sebab dia nak guna kuda tu untuk keperluan hidup dia. Keperluan hidup dia, cari makan, berjalan sana, berjalan sini. Dan menjaga kehormatannya agar tak perlu meminta-minta untuk menumpang kenderaan orang lain. Sedangkan dia tidak melupakan hak Allah yang ada pada leher kudanya dan tidak pula pada punggungnya. Maksudnya dia menunaikan hak kuda itu. Dia tidak menzalimi kuda itu. Dia beri makan yang cukup, minum yang cukup, rehat yang cukup. Kalau dalam konteks kenderaan kita hari ini, kereta, dia akan keluarkan belanja untuk pengurusan kenderaan itu, belanja servisnya, belanja tukar alat-alat komponennya, ya, maknanya dia keluarkan belanjanya. Maka kudanya itu menjadi penutup baginya. Sebab itu orang yang ada kuda, dia ada kewajipan yang perlu ditunaikan kepada kudanya. Orang yang ada kenderaan, kereta ke motor ke, dia juga ada kewajipan untuk kenderaannya, untuk menguruskan kenderaannya supaya sentiasa berada di dalam keadaan yang baik. Ya, lebih-lebih lagi kenderaan perang. Lebih-lebih lagi kita ada jawatan tinggi, ya, polis, tentera, kenderaan perang, tentulah perlu sentiasa berada di dalam keadaan yang baik. Boleh digunakan bila-bila masa sahaja. Jangan sampai masa nak guna dia rosak, dia tak boleh start, tak boleh hidup, mati tengah jalan. Jadi kenderaan ni sebenarnya bukanlah untuk kenderaan perang sahaja, bukan untuk polis sahaja, bukan untuk tentera sahaja. Kita semua, malah ustaz-ustaz sekalipun, kereta dia mesti dijaga dengan baik supaya perjalanan dia ke tempat ceramah tidak tergendala, supaya keselamatannya terjamin atas sifat ikhtiariyah. Ya, jadi kita ni bila ada kenderaan, kita perlu menunaikan kewajipan kita terhadap kenderaan kita. Okey, itu yang kedua. Dan seorang lelaki yang menambatnya kerana berbangga. Jadi yang kedua ni, yang pertama tadi dia dapat pahala. Yang kedua ni dia tak dapat pahala tapi dia tidak berdosa. Dia tak ada pahala, dia tidak berdosa, tapi dia mudah, dia senang. Dia ada kenderaan sendiri untuk bergerak.
dan seseorang yang menambatnya kerana berbangga diri, rabataha fakhra wari'aan waniwaan. Ni ya. Orang yang menambat kudanya kerana fakhra, riya waniwaan. Seorang lelaki yang dia beli kuda tu, memiliki kuda atau memiliki kenderaan kerana berbangga diri. Dia nak bangga dengan kenderaan dia. Ni dia. Kerana dia nak berbangga-bangga dengan, kerana dia ada kereta, dia ada kenderaan. Dia nak menunjuk-nunjuk. Dan dia ingin terkenal dan dipuji kerana kenderaan yang dimilikinya. Maka kudanya itu atau kenderaannya itu akan membawa dosa baginya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni ada orang kadang-kadang dalam Facebook, pagi-pagi nak pergi pejabat, dia ambil gambar kereta dia, BMW, Mercedes, Estima, Honda, Alphard. Kemudian dia kata, tengah fikir ni, nak pergi kerja naik yang mana satu. Padahal dia nak tunjuk dia ada 3 kenderaan, BMW, Alphard, Mercedes. Dia nak bangga dengan kenderaan dia. Dia boleh pilih pula tu, kena pilih sampai jadi serba salah. Punya banyaknya dia ada kenderaan dan punya hebatnya kenderaan dia sampai dia terpaksa memilih, serba salah. Setiap pagi dia serba salah nak naik kereta mana pergi kerja. Kalau sekiranya dalam dirinya ada rasa bangga, riak, maka pada masa itu ketiga-tiga kenderaannya itu menjadi dosa kepadanya, menjadi sebab kepada ia berdosa kerana berbangga dan riak dengan kenderaannya itu. Wal'iyazubillah. Kita minta Allah mensucikan kita daripada sifat dan perasaan yang seperti itu. Baik. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang keldai. Sebab Rasulullah sebut kuda. Jadi ada sahabat ni, dia tanya, kalau keldai macam mana? Itu kuda. Kalau keldai macam mana? Maka beliau SAW menjawab bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun mengenainya kecuali hanya ayat yang tegas lagi mencakup ini. Ayat yang sebenarnya luas cakupan dia. Bila dia sebut kuda tu, bukanlah dia bermaksud hanya kuda, tetapi dia merujuk kepada seluruh jenis binatang yang dijadikan sebagai kenderaan. Malah kalau konteks hari ini, dia merujuk kepada seluruh jenis kenderaan yang boleh membawa kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Iaitu firman-Nya. Rasulullah membacakan firman Allah, iaitulah yang merupakan ayat 7 dan 8 daripada surah Az-Zalzalah ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Maknanya, tak kiralah kuda ke, unta ke, keldai ke, kalau kenderaannya itu jenis yang beri pahala kepada dia, dapat dia pahala. Tak kiralah dia kuda ke, keldai ke. Kalau kenderaannya itu jenis beri dosa pada dia, tak kiralah kuda atau keldai, maka dia dapat dosa juga. Kuda pun boleh dosa, keldai pun boleh dosa, Alphard pun boleh dosa, Datsun 120i pun boleh dosa juga. Boleh dosa juga. Ini kita kena faham. Ya, tuan-tuan. Jadi daripada hadis yang panjang ini,
Ada dua pengajaran yang besar. Yang pertama, tuan-tuan, yang pertama bahawa kita boleh dapat pahala dengan kemewahan dan kesenangan hidup. Ya? Kita boleh anggaplah memiliki kenderaan ini kemewahan hidup. Ada kenderaan ini maknanya kesenangan hidup. Walaupun dia kesenangan hidup, tapi kita masih boleh dapat pahala. Kita beli kereta, kita masih boleh dapat pahala. Tapi dengan syarat, kita beli kereta tu nawaitu dia, dan pelaksanaan dia mestilah kerana Allah dan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merujuk kepada nawaitu, niat dan penggunaannya, kepenggunaannya. Atas niat apa kita beli kenderaan itu, dan kita gunakan bagaimana kenderaan itu. Dan kalau kita beli kenderaan tu kerana Allah, rabataha fi sabilillah, itu tujuan sebenar, tujuan utama kita dalam beli kereta tu. Tujuan utama kita, tuan-tuan, ialah supaya kita dapat guna kereta tu untuk jalan Allah, fi sabilillah. Kalau aku ada kereta, aku boleh bawa anak-anak pergi dengar kuliah, dengar ceramah. Kalau aku ada kereta, maka mudahlah aku nak pergi berdakwah ke sana kemari. Maka tujuan, niat utama kita beli kenderaan tu adalah untuk yang kita nampak di kepala kita, Allah. Maka walaupun adalah tujuan lain selit-selit bawah lepas tu, senang nak pergi pasar, senang nak pergi kedai, senang nak balik kampung, tapi tujuan utama kita kerana Allah, fi sabilillah, pada jalan Allah, maka kereta yang kita beli, miliki dan guna pakai itu boleh membawa pahala kepada kita. Kita isi minyaknya, bayar road taxnya, bayar cukainya, bayar insuransnya, keluarkan duit untuk menggantikan maintenance-nya, keluar duit belanja untuk baiki bila dia rosak. Semuanya membolehkan kita pahala. Adakah dia berbeza dari segi jenis kenderaan? Wallahualam lah. Ya. Apa pun kenderaan kita, kalau rabataha fi sabilillah, kita beli kereta tu dan kita pakai dan guna kereta tu untuk jalan Allah, kerana Allah, maka kereta tu membawa pahala kepada kita, tuan-tuan. Bawa pahala pada kita. Kita parking, bayar parking. Bayar parking tu ada pahala. Kita basuh seminggu sekali, 3 hari sekali, ada pahala. Ini dia. Sebab itu rugi kalau kita tidak meletakkan kenderaan yang kita beli itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringatlah cerita saya, tuan-tuan. Sebelum kenderaan hari ini, saya pakai sejenis kenderaan kesana kemari berceramah, tuan-tuan. 9 tahun, 10 tahun berlalu. Kemudian umur dia dah menyebabkan dia rosak selalu. Kejap-kejap rosak, kejap-kejap rosak. Saya pun fikir panjang. Saya pergi ceramah jauh-jauh. Kadang-kadang sampai pukul 2-3 pagi. Paling awal pun 10, 11, 12 malam. Ada kalanya 1-2 pagi masih atas jalan raya. Ada kalanya pukul 2 baru buka pagar rumah. Jadi saya fikir, kalau kenderaan rosak tengah jalan, kalau rosak siang-siang hari tak apalah juga, boleh diusahakan. Tapi tergendalalah perjalanan nak pergi dakwah, nak pergi mengajar. Kalau rosak tengah malam atau pagi buta, tempat gelap, sedangkan saya berdua dengan isteri, saya cacat, OKU, isteri saya pula perempuan, apa kata? Akhirnya menimbulkan
pemikiran untuk saya mendapatkan kereta baru. Bukan kerana nak kereta baru, tidak. Ya, kalau ikut hati saya cukuplah kereta tu. Umur pun dah berapa dah. Tak lama lagi nak mati dah pun. Jadi bukan kerana nak kereta baru tu, bukan. Saya beli kereta baru tu sebulan, 2-3 bulan sebelum PKP sebenarnya. Saya dapatkan kenderaan baru, jual kereta lama dan dapatkan jadi modal untuk beli kereta baru. Sebab dalam kepala saya, apa yang saya fikir, saya nak sebuah kenderaan yang bagus, yang tidak menyebabkan perjalanan dakwah saya tergendala, yang tidak menyebabkan tergendala dan menimbulkan masalah seperti kerosakan di tengah-tengah perjalanan, dan bahaya kalau dia rosak di tengah-tengah malam buta atau pagi buta. Jadi niat tu penting, tuan-tuan. Bila kita beli kereta, beli kenderaan, niat tu penting. Kalau niat kita kerana Allah, kerana kepentingan agama, maka kereta kita itu akan membawa pahala kepada kita. Kalau kita beli itu semata-mata kemudahan kita, tak terlintas pun dalam hati kita sebab nak digunakan untuk kepentingan agama kerana Allah, tak terlintas pun semata-mata kerana dia nak jadi kemudahan kita, tak ada pahala, rugi sebab tak ada pahala, tapi tak adalah dosa. Sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh hadis tadi, tuan-tuan, kalau kita beli kereta, kita beli kenderaan kerana nak riak, nak bermegah-megah, berbangga-bangga, bersombong-sombong dengan kereta yang mahal, cantik, mewah, maka pada masa itu kita kerugian besar. Bukan sahaja kita tak ada pahala, bukan sahaja habis duit beli kereta, habis duit menanggung maintenance kereta, dan kita tak dapat pahala, tetapi kita juga dapat dosa. Jadi kena perbetulkan niat dan kepenggunaan kenderaan kita. Jadi pelajaran pertama daripada hadis yang panjang ni, tuan-tuan, betulkan semasa kita beli kenderaan, kereta, betulkan niat. Kenapa nak beli kereta tu? Yang kedua, dah ada kereta, gunakan kereta tu lebih kepada jalan Allah. Bawa anak bini pergi surau masjid, pergi tempat-tempat ceramah, tempat-tempat kuliah, guna untuk kepentingan dakwah, kepentingan agama. Maka pada masa itu, duit yang kita keluar untuk beli kereta, duit yang kita belanjakan untuk maintenance kereta dan membaiki kerosakan, semuanya akan menjadi pahala kepada kita untuk menambah beratkan timbangan amal kita pada hari akhirat. Akan ditimbang oleh Allah di Al-Mizan, sebagaimana disebut oleh ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa beramal dengan amalan yang baik, walau seberat zarah, walau ringan ya amalan tu, yang nampak mudah ya, jangan pandang ringan, ia tetap dihitung, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya. Kalau kenderaan kita dengan niat yang salah, nak berbangga-bangga, riak, sombong, takabur, maka dia akan menjadi dosa kepada kita, wal-iazubillah. Habis hadis pertama. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Adi marfu', saya ulang, di dalam Sahih Al-Bukhari dari Adi marfu', ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah walau bikalimati tayyibah. Maksudnya, hindarilah neraka, elakkanlah diri kita daripada api neraka, sekalipun dengan menyedekahkan separuh buah kurma, dan sekalipun dengan kalimah yang baik,
perkataan yang baik. Ini juga menunjukkan amalan yang ringan, yang mudah, tetapi dapat menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah. Dalam hadis ini diberi contoh memberikan sedekah separuh buah tamar. Buah tamar tu sebiji tamar tu pun sikit dah. Apa lagi separuh? Apalah gunanya bagi separuh? Apa gunanya bagi separuh? Kalau kita fikir logik kita. Tetapi hadis ini menuntut kita memandang bahawa bersedekah dengan separuh tamar tu ada gunanya, tuan-tuan. Tetap ada pahala di sisi Allah. Bila digabungkan dia tetap jadi besar, jadi banyak. Tetap menolong kita dan membantu kita. Nanti kita akan jumpa hadis lain cerita benda ni. Jadi kita sedekah walaupun kecil. Walaupun kita digalakkan bersedekah dengan sedekah yang baik-baik, yang bagus-bagus, tetapi janganlah pula kita abaikan. Kalau kita ada duit lebih, sedekahlah lebih. Tapi kalau kita tak ada duit, kita hanya boleh sedekah 50 sen. Hanya sedekah RM2. Jangan lepas peluang. Sedekahlah walau RM1. Ia tetap beroleh pahala. Ya, ada yang beri hadiah pada saya, tuan-tuan. Saya tengok dalam bank adalah sahabat-sahabat. Ada yang bagi RM2. RM2 dia masuk. Saya tidak pandang ringan. Walaupun RM2. Sebab apa? Dia barangkali pernah membaca ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya teringat seorang anak murid saya. Kelas Bahrul Mazi saya, tuan-tuan. Seorang anak murid, seorang bertaraf ibu lah, mak saya. Tua dah. Umurnya tua dah. Tapi rajin nak mengaji. Rajin. Bila dia nak balik tu, bila kelas pengajian dah habis, dia nak balik, dia ulur saya RM2, RM3, dia ulur. Dia sedekah juga. Walau RM2, walau RM3. Dia sedekah. Sebab dia memahami ayat 7 dan 8 ini. Tuhan perintahkan kita jangan pandang ringan. Jangan kita berhenti niat bersedekah. Jangan kita tangguhkan niat untuk bersedekah walau kecil sekalipun. Berapalah harga separuh biji tamar? Sebiji tamar pun tak ada pahala, tak ada harga, tuan-tuan. Bukan pahala, harga. Sebiji tamar pun tak ada harga. Rasanya kalau kita pergi kat Mekah, kita minta sebiji tamar pada penjual tamar tu, rasanya kita tanya, kam samin, kam berapa? Rasanya dia kata tak adalah, ambil je lah, makan je lah sebiji. Apa lagi separuh, tak ada harga pada kita manusia. Tetapi ingat, dalam konteks pahala, walaupun separuh buah tamar, dia tetap ada pahala. Sebab itu dalam hadis ini disebut, jangan kita elakkanlah diri daripada api neraka, walau hanya dengan bersedekah separuh buah tamar. Dan juga kita boleh elakkan diri daripada api neraka kalau tak boleh bersedekah dengan separuh buah tamar. Kita juga boleh bersedekah dengan perkataan yang baik. Kita tak ada duit nak bagi duit. Kita tak ada duit nak bagi duit. Umpamanya kita ziarah orang sakit, kita tak ada duit nak ulur sebagai hadiah sedekah, membantu menolong dia yang tengah sakit, tengah susah. Kita tak ada duit, tak apa, kita cakap perkataan yang baik-baik. InsyaAllah kita pegang tangan dia. Kalau bukan musim Covid lah. Kalau musim Covid ni fikir-fikirlah sendiri. Kalau bukan musim Covid, pegang tangan dia, picit bahu dia, kata sabar ya, ini ujian Allah. Maknanya Allah sayang kita.
Allah pilih kita untuk diuji ni. Allah pilih kamu untuk diuji. Tu maknanya Allah sayang kamu. Sabar. Nanti ada pahala besar, ada ganjaran besar. Ini perkataan baik-baik, ini pun sedekah juga. Juga menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Sebab tu berhentilah bercakap yang buruk-buruk. Saya tengok trend netizen hari ni, terutamanya dalam Facebook. Saya ni orang tua, main Facebook lah. Twitter, ada Twitter tapi jarang. Dan yang lain-lain, Instagram ke jarang. Facebook lah. Tapi samalah saya rasa. Baik dalam Facebook, baik dalam Twitter ke Instagram ke. Netizen, majoriti netizen ni suka guna bahasa buruk-buruk. Suka guna bahasa keji-keji. Sedangkan bahasa buruk, bahasa keji tu boleh bawa kepada dosa. Bahasa caci, bahasa maki, bahasa keras, bahasa kotor, bahasa tengking, sergah, boleh bawa dosa kepada kita. Sedangkan bahasa yang baik-baik, kalimah tayyibah, walaupun kita nak menegur, tegurlah dengan kalimah tayyibah, bahasa yang baik-baik, kita dapat pahala. Bila kita bercakap, bertutur, menulis. Bila kita bercakap, bersuara, bertutur, menulis. Dengan bahasa yang baik-baik, bikalimatin tayyibah, kita akan dapat pahala yang akan menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil je menggunakan perkataan yang baik-baik. Tapi memanglah guna perkataan baik-baik ni dia tak popular lah dalam Facebook. Like dia tak banyak. Like dia tak banyak, friend dia tak banyak, share dia tak banyak. Tapi pahalanya banyak. Orang yang guna bahasa bombastik, yang negatif lah. Bombastik ni barangkali ada yang positif kot. Saya istilahkanlah bombastik, negatif dan positif. Orang yang guna bahasa buruk-buruk, kotor-kotor, kasar-kasar, caci maki dalam Facebook dan seumpamanya. Boleh jadi Facebook dia banyak like, banyak share. Tetapi boleh jadi tak ada pahala, kurang pahala atau tak ada pahala langsung. Dan boleh jadi di samping banyak like, banyak share, banyak juga dosanya. Wal'ayazubillah. Sebab tu berhentilah menggunakan bahasa yang buruk-buruk. Wa imma dalam Facebook, bertutur cakap biasa-biasa pun, dalam SMS, dalam WhatsApp pun. Berhentilah guna bahasa yang buruk-buruk. Gunalah kalimatin tayyibah. Dapat pahala dan dapat berusaha menghindarkan diri kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil, nampak kecil, guna bahasa baik je. Guna bahasa elok-elok je, nampak kecil ya Allah. Orang tak suka like sikit, cuba maki sikit, cuba caci sikit, lah banyak like dapat, banyak komen nanti, tapi pahalanya sedikit. Dan kadang-kadang dosa dan mungkin menyebabkan dosa yang banyak. Jadi jangan remehkan penggunaan perkataan yang baik-baik, jangan dikecilkan, dihina, diremehkan. Dia boleh pahala. Selalulah bercakap, menulis dengan bahasa yang baik-baik, kerana ia menambah pahala dan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan, InsyaAllah pukul 9 saya berhenti. Pukul 10 saya berhenti. Di dalam sahih. Di dalam sahih. Tadi pun sahih juga. Ini juga sahih. Ibnu Katsir menyebut wafi sahih, dalam sebuah hadis yang sahih. Saya baca terjemah je lah, jimatkan masa. Jangan sekali-kali kamu
meremehkan sesuatu pun daripada kebaikan. Tapi tak sedaplah kalau tak baca yang Arab, tuan-tuan. Saya baca Arab dulu, ya. La tahqir. Cuma tulisan Arab dalam bahan saya ni kecil, susah nak nampak. Tak apa, saya besarkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah walau an tufrigh min dalwika fi ina'il mustashqi walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebajikan, sekalipun dalam bentuk engkau satu kebaikan ni jangan dikecilkan, jangan diremehkan, walaupun kebaikan tu rupa apa, bentuk apa. Pertama, sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan air dari timbamu ke bekas orang yang meminta minum. Kita tuang air, orang minta kita minum, kita tuang air, sama ada air kita, jadi sekaligus kita sedekah air lah, ataupun air orang lain tapi kita tolong tuangkan. Umpamanya air minuman di masjid, kita tolong tuangkan air. Kita nak makan kenduri di masjid, duduk dalam hidangan, depan hidangan, ada satu jug air sirap, gelas kosong, kita tuang sirap tu dalam setiap gelas tu, ada pahala. Nampaknya amalan tu kecil je, ringan je, tuangkan air sirap je pun. Sirap tu bukan kita punya pun, tetapi jangan diremehkan. La tahqiran, jangan perkecilkan amalan walaupun menuangkan air dalam cawan. Sebab tu kita tengok orang yang hebat-hebat, umpamanya Tok Guru Nik Aziz, tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Tuan Guru itu dah meninggal. Yang masih hidup, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya membaca dan mendengar cerita daripada ramai orang, sahabat-sahabat, kenalan-kenalan yang pernah menjadi tetamu ke rumah mereka, yang pernah menjadi tetamu mereka. Mereka kagum kerana baik Tok Guru Nik Aziz, baik Tuan Guru Haji Abdul Hadi, masing-masing suka menuangkan minuman kepada tetamunya. Bila hidangan air tu diletalam air tu, kolej air tu, teko air, jug air dengan gelas-gelas kosong, cawan-cawan kosong, letak atas meja atau lantai. Kita tetamu ni pun nak ambil lah teko tu, nak tuang air, tak nak bagi dia tuang. Dia tampar, baik Tok Guru Haji Hadi, baik Tok Guru Nik Aziz, dia tampar tangan kita, dia tampar, dia tak bagi. Dia ambil teko tu, dia tuang air, dia tuang air untuk tetamu dia. Dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz, saya ada satu pengalaman, tuan-tuan. Waktu tu saya sebagai setiausaha kerja Dewan Ulama PAS Pusat. Waktu tu Dewan Ulama PAS Pusat, ketua Dewan Ulamanya ialah Tok Guru Nik Aziz. Bendaharinya ialah Ustaz Ismail. Ustaz Ismail. Oh tidak, sorry. Bendaharinya Ustaz Idris Umar. Bendaharinya. Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat masa tu Ustaz Ismail. Almarhum arwah dah. Saya ni setiausaha kerja dia. Setiausaha kerja kepada setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat. Ataupun saya setiausaha kerjalah kepada Dewan Ulama PAS Pusat. Pada waktu tu ada muktamar di Kelantan. Dan besoknya muktamar Dewan Ulama. Malamnya ada mesyuarat ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat. Di rumah yang sepatutnya menjadi kediaman Menteri Besar. Tapi tak, Tok Guru Nik Aziz tak duduk kat kediaman tu, dan dijadikan tempat mesyuarat dan sebagainya.
Jadi waktu tu saya kemudian Ustaz Ismail dan rombongan lah. Saya, Ustaz Ismail dan rombongan baru sampai ke JKR 10. Panggilan dia JKR 10 tuan-tuan. Tu panggilan dia. Saya baru sampai, yang lain-lain tu dah sampai. Rupanya mereka menghadapi hidangan durian. Bubur durian ke durian dengan pulut. Pulut bersama pulut. Ya. Masuk-masuk tu dah bau durian dah. Kebetulan masa tu tuan-tuan, saya ni jenis tak suka makan durian. Malah bau durian pun tak boleh. Tak boleh bau durian. Tak boleh pergi. Sesak nafas. Apa lagi makan? Tak suka. Jadi tak apalah. Masuk-masuk. Bau durian. Tak apalah. Saya merancang tak nak makan lah pulut durian tu. Kalau saya nak makan pun makan pulut je. Untuk tidak nampak tak beradab sangat. Kan? Makan pulut je. Tapi bila saya berdiri dekat meja hidangan tu, Tok Guru Ni Aziz yang cedokkan. Dia cedok pulut, dia cedok durian, dia tuang santan. Dia ulur kat saya. Nah, dia kata. Saya pun nak tolak yang menghulurkan, mencedokkannya Tok Guru Ni Aziz. Kerugian besar menolak pemberian Tok Guru Ni Aziz, tuan-tuan. Saya pun, yang keduanya, bukan sahaja rasa rugi menolak pemberian Tok Guru. Lepas tu saya juga berasa saya tak makan durian, jadi berat. Tapi oleh kerana itu saya terima jugalah. Masa kunyahan pertama tu tuan-tuan, keluar air mata, rasa nak muntah. Sebab tak pernah makan durian pun. Rasa nak muntah, tapi tahan sampai keluar air mata. Tak apalah, itu cerita pengalaman untuk hiburan kita malam ni. Tapi nak ceritanya, bagaimana almarhum Tok Guru Ni Aziz sebagai Menteri Besar rajin menuangkan minuman, mencedokkan makanan kepada tetamu-tetamunya. Walaupun amalan ni nampak kecil, tetapi ia membawa pahala dan ia boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan dalam hadis ini kita dilarang untuk memandang kecil amalan menuangkan minuman ke dalam cawan, meletakkan makanan ke dalam pinggan. Sebab tu kalau isteri tak cedokkan nasi suami tuang dalam pinggan suami, itu besarlah ruginya. Suruh suami cedok sendiri, tuang sendiri, tak apalah. Tapi kalau tak tuang tu, rugi besar. Tuangkan nasi ke pinggan orang lain, tuangkan air ke cawan orang lain pun jangan dipandang remeh, kata Nabi SAW. Apatahlah lagi menuangkan air ke cawan suami, menuangkan air ke pinggan suami, menuangkan nasi ke pinggan suami. Tentulah besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata hadis ni lagi, dan sekalipun amalan kedua yang dipandang ringan tapi sebenarnya dilarang untuk dipandang ringan, iaitu engkau sambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Mudah ya nak senyum, bukan susah. Tapi ada juga orang jenis susah senyum. Ada tuan-tuan. Orang yang tuan-tuan nampak susah senyum ni tuan-tuan, dia ada dua jenis tau. Dia ada dua jenis. Yang pertama, dia memang jenis susah senyum. Dia memang jenis susah nak senyum. Yang kedua, dia bukan susah senyum, dia sebenarnya senyum,
tetapi format muka dia macam tak senyum. Formasi muka dia, cetakan muka dia, watak muka dia macam dia tak senyum. Saya dulu ada seorang sahabat rupa macam tu, tuan-tuan. Orangnya baik, hatinya baik, lembut, boleh lawak, boleh gelak, tapi orang sangka dia sombong. Orang selalu tanya saya, sahabat ustaz tu sombong lah? Saya kata tak, dia muka macam tu tapi dia hati baik, cuma dia tak reti senyum. Akhirnya saya ajar dia senyum, sampailah dia pandai senyum. Jadi kita ni tuan-tuan kena pandai senyum. Orang yang pandai senyum dan banyak senyum, dia mudah cari pahala, mudah kumpul pahala. Senyum je dapat pahala. Selisih dengan orang, senyum dapat pahala. Tetamu masuk rumah, senyum dapat pahala. Sepanjang berbual bersembang, senyum dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Jadi jangan remehkan amalan. Minta air. Kenapa dia alih air botol tadi? Minta maaf gangguan teknikal. Air masak tadi tu atas cawan, atas pinggan, atas kursi. Atas kursi. Minta maaf tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan tuan-tuan. Tangan kanan. Tapi kalau ada salah satu kamera tu, dia selfie, dia boleh nampak macam tangan kiri, ya. Jadi kita hendaklah memudahkan diri untuk senyum. Kerana mudah senyum, mudah dapat pahala dan selamat daripada api neraka Allah. Tetamu datang, sambut dengan senyum. Sepanjang kita sembang berbual, senyum je. Walaupun dia mengata kita, dia perli, kita senyum je. Dia mungkin dapat dosa, kita dapat pahala. Jadi senyum. Senyum antara cara yang mudah untuk dapat pahala. Tuan-tuan. Okey, kita ambillah satu lagi hadis. Satu je. Hadis ni pun pendek je pun sebelum kita berhenti. Ya. Wa fi sahih aidan, ya nisa al-mu'minat, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firshana syatin, yakni zilfaha. Maksudnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai kaum muslimat, wahai wanita Islam, janganlah seseorang jiran itu meremehkan pemberian untuk jirannya, sekalipun yang diberikan hanya berupa kuku kambing. Pendek je hadis dia. Hadis ini memberi kita pengajaran, ya, amalan yang kecil tetapi boleh membawa pahala yang besar kepada kita. Dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah, kita akan jumpa hadis yang menunjukkan bagaimana amalan yang kecil tapi membawa pahala yang besar. Ada cara dia, tuan-tuan, ada kaedah dia, ada sebab dia. Bagaimana amalan yang kecil, yang mudah tapi boleh membawa pahala yang besar kepada kita. Nantilah bila sampai masanya, insya-Allah, kalau umur panjang, doakanlah umur panjang, saya akan terangkan. Ini satu lagi amalan, iaitu sedekah. Saya fikir kuku kambing. Sebab saya fikir nak masak apa kuku kambing. Kalau setakat kaki kambing, yang orang panggil gearbox tu, tuan-tuan, tahulah, boleh masak sup gearbox, kan? Buat kari gearbox ke, asam pedas gearbox ke. Ini kuku,
Ya, kuku. Puas saya tengok. Memang makna dia kuku. Saya cari, cuba research sana, research sini. Tak tahulah. Tapi tak sempat tanya orang rumah lagi. Dia reti ke masak kuku kambing nak makan apa? Gula lemak. Tapi tak apalah tuan-tuan. Wa imma kalau jiran kita sedekah. Dia dua pengajaran. Yang pertama, begini. Kalau jiran kita satu hari bagi kita makanan, yang makanan tu benda murah lah. Makanan murah ya. Bihun goreng. Bihun goreng je. Jangan remehkan. Alah, bihun goreng tak payah bagi pun tak apa. Bukan cakap dengan jiran tu lah. Cakap sendiri-sendiri. Allah, bihun goreng tak payah bagi pun tak apa. Melambak kat kedai. Itu pertama. Meremehkan pemberian yang dianggap benda murah. Satu lagi, kalau tak sedap, jiran kita beri barang makanan, tiba-tiba masakan dia tak kena selera kita. Kita petikai. Tak sedap, baik tak payah bagi kalau macam ni. Jangan. Kita jangan. Kita hendaklah menghargai. Walau tak sedap, kita menghargai. Tak sedap sebab itu bukan selera kita. Tapi dia beri kepada kita, ada ingatan daripada kita. Dia beri pada kita tanda dia ada ingat kita. Hargai pemberian dia. Hargai pemberian jiran kita walaupun dia memberi kita makanan-makanan yang murah. Hargai. Yang kedua, cara kedua, kita memahamkan hadis ni, kita pula janganlah memandang remeh nak bagi jiran kuih ialah kuih apa sangatlah nak bagi, biarlah biryani ke, nasi dengan lauk, dengan ayam goreng. Tak payah bagi tak apa. Setakat nasi dengan ikan goreng, tak payah bagi tak apa. Itu satu lagi bentuk pengajaran. Rasa nak bagi-bagi, walaupun nasi, walaupun ikan goreng, dengan sayur goreng. Tambah musim-musim COVID-19 ni tuan-tuan. Musim-musim PKPD ni tuan-tuan. Tak apa, lagilah. Kerana amat bermakna. Walaupun sekadar nasi putih dan ikan goreng. Jangan dipandang ringan. Berilah. Kerana ia tetap memberikan kita pahala, menambahkan pahala, dan akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita berhentilah setakat itu untuk kuliah kita pada malam ini. Terima kasih kepada Surau As-Sabirin, Bukit Saujana SBCR Bukit Saujana Utama Sungai Buloh, atas kepenganjuran kuliah online pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri dan jadual-jadual yang akan datang. Selalulah ikuti pemakluman jadual kuliah online saya dalam Facebook saya, untuk mengetahui temu janji jadual yang akan datang. Jadi untuk malam ni kita sudahi dengan sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muizzuddin, tolong off rakaman 3-3